Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya wa din. Sallallahu ala sayyidina Muhammad khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh warga Alamin Putera Mahkota. Mu'allim harap semua dalam keadaan sihat walafiat. Telah lama kita berada di rumah dan kita mengikuti pelajaran secara maya. Alhamdulillah hari ini kita dapat bersua muka dalam satu sekolah ini. Jadi pada pagi ini Mu'allim diamanahkan ataupun ditugaskan oleh guru PKPIM iaitu Mu'allimah Izzah dan Mu'allimah Nabilah untuk mengingati satu peristiwa kepada antum, iaitu peristiwa tak lain tak bukan yang berlaku pada bulan Rejab adalah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Okey, Mu'allim percaya sebahagian daripada antum sudah tahu apa itu peristiwa yang berlaku dalam Isra' dan Mi'raj. Okey, Isra' dan Mi'raj adalah satu peristiwa yang mana baginda Nabi Muhammad SAW telah dibawa oleh Buraq daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu telah dinaikkan, diangkat oleh Allah SWT daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itu secara menyeluruh. Adapun secara detail apa itu Isra' dan apa itu Mi'raj. Isra' itu adalah satu perjalanan yang mana baginda Nabi Muhammad SAW dibawa oleh Buraq, seekor Buraq daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itulah pengertian bagi Isra'. Apa pula pengertian bagi Mi'raj? Pengertian bagi Mi'raj adalah yang mana Nabi Muhammad SAW telah diangkat daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Okey, ada dua. Daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Masjid Aqsa ke Sidratul Muntaha. Dan apa yang berlaku dalam perjalanan di antara dua perjalanan itu, daripada bumi ke bumi, bumi ke langit. Okey, bumi ke bumi yang mana malaikat Jibril telah menemani Nabi Muhammad SAW daripada Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, dan kemudian berlakunya di situ bagaimana Nabi Muhammad SAW dibedah. Okey, dibedah oleh malaikat Jibril untuk membersihkan hati dan jantungnya. Bila mana sebelum berjumpa dengan Allah SWT, mestilah hatinya bersih. Jadi kat sini kita dapat pengajaran di mana kalau kita nak menghadap Allah SWT, kita mestilah dalam keadaan bersih. Bukan setakat bersih saja anak-anak murid sekalian, dalam keadaan cantik, dalam keadaan indah, berpakaian kita yang kemas, kerana kita jumpa dengan Allah yang menciptakan kita. Bagaimana kalau kita nak pergi sekolah, mak letak bedak, mak letak minyak wangi, baju tajam, kalau cicak jatuh boleh terbelah, betul tak? Jadi bila mana kalau kita nak pergi sekolah yang secantik itu, dan kalau kita nak pergi menghadap Tuhan lebih cantik daripada itu. Kalau balik rumah contoh nak solat asar, buka baju mandi, tukar baju lain, solat dengan sejadah yang baru ataupun sejadah yang bersih. Bukan sejadah yang dah masam tu, yang adik kalau ada baby suka nyonyot-nyonyot kan. Jangan pakai yang tu, pakai yang wangi sekali. Itu kita adab kita berjumpa dengan Allah SWT. Begitu juga Nabi Muhammad. Tampak Nabi Muhammad diberi contoh bagaimana jumpa dengan Tuhan secara zatnya. Nabi Muhammad tu dibelahkan hatinya untuk membersihkan hatinya. Maksudnya buang kalau ada kekotoran dalam hatinya, kalau ada benda yang tak bagus di hatinya, kena buang. Itu secara maknawi yang kita nampak. Jadi setelah dibersihkan, kemudian Nabi Muhammad SAW telah diangkat daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Dalam perjalanan ke Sidratul Muntaha, Rasulullah SAW akan menaiki langit demi langit, dan terdapat 7 langit, 7 tingkat. Jadi setiap tingkat itu Nabi Muhammad SAW dipertemukan dengan beberapa orang Nabi, dan langit kedua juga akan dipertemukan dengan Nabi sekian. Di langit tingkat ke langit ketiga juga Nabi Muhammad dipertemukan dengan Nabi sekian, sehinggalah ke akhir sekali jumpalah Allah SWT, yang mana tempat itu tidak pernah dijejaki oleh mana-mana makhluk melainkan Nabi Muhammad SAW. Betapa tingginya mukjizat ataupun betapa mulianya Allah memuliakan Nabi Muhammad SAW dengan peristiwa ini. Jadi bila Nabi Muhammad SAW sendiri melihat Allah SWT secara hakiki, jadi kita sebagai umatnya patut berbangga kerana
kita mempunyai Nabi yang dapat berjumpa dengan Allah SWT secara hakiki. Tidak ada Nabi selain daripada Nabi Muhammad SAW dapat mujizat seperti itu. Dan kita patut bersyukur kerana seolah ibarat macam kita ada ayah, kan? Ayah kita seorang yang berpengaruh, ayah kita berjawatan besar. Contoh salah seorang daripada kita semua, ayah dia Perdana Menteri sekarang. Contoh kan, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Itu ayah Ana lah, contoh. Ataupun paling teruk pun, itu atuk Ana lah. Bangga tak? Ui, banggalah Al-Amin ni. Dekat Al-Amin ada cucu Perdana Menteri dekat sini lah. Kan bangga macam tu. Macam itu juga kita bangga. Kita ni, Nabi kita dapat jumpa Tuhan tau. Dapat jumpa Tuhan yang mana Nabi lain tak pernah dapat jumpa macam tu pun. Jadi kita perlu rasa bangga yang mana Allah memuliakan Nabi, lantas memuliakan kita juga dalam masa yang sama. Kan? Macam ayah antum, contoh ayah antum Perdana Menteri. Orang memuliakan ayah antum sebab Perdana Menteri, dan dalam secara tak sengaja orang akan memuliakan antum sebagai anak Perdana Menteri. Okey, jadi dekat sini nak ceritakan tadi bagaimana sebelum kita jumpa Tuhan dalam keadaan bersih, dan bila kita dapat menjadi sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita patut bersyukur. Dan selalulah kita perlu menyebut perlu menyebut selawat ataupun berzikir selawat kepada Nabi Muhammad SAW, kerana dengan selawat itu akan dapat mendidik hati kita bahawa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang paling agung di kalangan Nabi yang lain. Lantas daripada itu juga kita dapat pahala yang sangat banyak. Allah sendiri berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Takkanlah kita ni hamba Allah tak berselawat kepada Nabi Muhammad? Kan macam pelik, kan? Jadi selalu kita berselawat dengan Nabi Muhammad SAW agar kita mendapat sedikit rahmat daripada Nabi Muhammad SAW, juga dapat pahala daripada Allah SWT. Jadi apa yang berlaku di atas tu? Dipendekkan cerita, Allah SWT menyuruh Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada umatnya untuk solat satu hari 5 waktu. Jadi Nabi Muhammad pun, baiklah, aku akan menyampaikan amanah ini untuk disampaikan kepada umatku agar melakukan solat fardu 50 waktu. Lantas Nabi Muhammad pun turun. Sampai saja di bawah, malaikat Jibril kata, wahai Muhammad, apakah Allah suruh perintahkan kepada kamu untuk diperintahkan kepada umat-umatmu? Rasulullah menjawab, Allah memerintahkan agar umatku solat sebanyak 50 waktu. Banyak tak 50 waktu tu? Berbandingkan 5 waktu kita dapat sekarang. Banyak kan? Tapi oleh kerana Nabi Musa beritahu kepada Muhammad, wahai Muhammad, umat terdahulu tu salat satu waktu pun punya susah, punya malas, punya penat. Umat engkau ni akhir zaman orang yang paling lemah sekali, umat paling lemah sekali. Mudah sangat dengan melakukan kesalahan, mudah sangat melakukan dosa, mudah sangat buat bunuh sana, rompak sana sini. Jadi aku merasakan 50 waktu sangatlah payah untuk dilakukan oleh umatmu. Lagi Nabi Musa pun cakap sekian-sekian, menyuruh Nabi Muhammad naik atas untuk minta kurang. Lalu Nabi Muhammad pun naik atas. Naik atas minta kurang, Allah bagi okeylah 50 bagi 45. Turun bawah lagi, wahai Muhammad, 45 banyak. Umat terdahulu satu je, umat kau ni lemah. Kalau ada TV sebelah tu, dengan solat awal waktu, TV dia ambil dulu. Kalau ada bola tu, contoh, umat kau kalau tengok bola tu 8.30, contoh, bola tu start 8.30, isyak start, mana dia pilih? Dia pilih bola dulu. Ya, okeylah, baiklah. Naik atas balik, dapat 40, turun bawah. Berapa dapat wahai Muhammad? Lebih kurang macam tu cerita dia. Dapat 40. Wahai Muhammad, contohlah, umat kau tu lemah sangat. Ceritakan contoh makanan siap pada pukul 1.30 tengah hari. Tapi pada waktu tu lah solat Zuhur, mesti dia pilih makan dulu. Bila makan tu kenyang, mesti tidur. Dah tidur, lepas tu mesti terlajak punya, tak solat dah 1.30 tu. Apa itu lebih kurang cerita tu. Naik atas minta, turun bawah pun dapat, minta kurang lagi. Naik atas, turun bawah, naik atas, turun bawah. Bagaimana Nabi Muhammad SAW itu memahami keadaan kita zaman sekarang. Betul tak? Game, kita kalah. Makan, kita kalah. Apalagi TV, kita kalah. Kawan datang, kita kalah. Kita nak bermain, kita kalah.
Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW bila sampai dia dapat 5 waktu, Nabi Muhammad kata cukuplah, aku dah malu dah. Aku insya-Allah mudah-mudahan umat aku dengan 5 waktu ini umat aku dapat lakukan. Jadi dengan pengharapan Nabi Muhammad SAW itu agar antum tidak dapat mempersia-siakan kesungguhan Nabi Muhammad SAW naik turun dapatkan 5 waktu tu. Jadi kalau tadi solat subuh tertinggal, tolong cepat-cepat solat qada. Kerana solat subuh tidak akan berlaku lagi pada waktu zuhur nanti, tidak akan berlaku lagi pada waktu asar lagi. Nanti asar harap jangan tinggal solat 5 waktu, solat kena cepat. Kerana Allah SWT, kerana Nabi Muhammad SAW, bila mana malaikat kata, pergi naik atas sekarang, minta kurang lagi, Nabi Muhammad naik. Tak ada pun, kejap Jibril, lepak dulu, minum air dulu, tak ada. Kejap Jibril, aku penat ni, baru tadi kau suruh naik, pasal kau turun, aku turun, pasal kau suruh naik. Tak ada, bila sampai waktu dia terus solat. Jangan tangguh-tangguh. Bagaimana kesungguhan Nabi Muhammad SAW naik turun, macam itulah antum kena tunjukkan kesungguhan antum untuk solat 5 waktu dengan tepat pada waktunya. Jangan berlengah-lengah, melainkan ada keadaan yang uzur. Ada kita faham, bukan semua waktu kita boleh cepat kan. Contoh 1.5 Allah Akbar, bukannya komat waktu baru azan tu Allah Akbar. So ada waktu kita memang tak dapat nak solat tepat waktu, tapi cuba sedaya upaya untuk solat 5 waktu. Kalau lapar cuba tahan sikit. Ada dalam kaedah fiqh, kalau lapar kita kena makan dulu, kita hilang khusyuk kan. Ada. Tapi kalau kita boleh tahan sikit, tak apalah. Kalau tak boleh lapar sangat, insya-Allah niat betul-betul. Ya Allah, bagi aku makan sikit je, aku lapar sangat ya Allah, tolonglah ya Allah. Aku makan sikit je. Contoh makan rojak kan. Aku makan sikit je, mi sikit je. Masa tepung apa cokodok tu kan dalam rojak tu. Makan rojak tu sikit, makan tepung tu. Ya Allah, alhamdulillah, tak apa. Aku dah solat, jaga solat. Tak pun. Contohlah kan, kalau sedaya upaya, kalau boleh tahan, tak boleh tahan, makan sikit, bagi hilang rasa lapar tu, baru solat balik dengan niat kita betul-betul nak solat awal waktu. Orang kalau niat, orang boleh tahu, kalau kita betul-betul niat ikhlas nak buat satu perkara itu, pasti Allah akan mudahkan. Pasti. Contoh pagi ni kan, kalau kita niat dah lama, ya Allah cepatlah nak sekolah, tak sabar ni nak sekolah, nak jumpa, susahlah online ni, nak tanya susah, tak faham pun lagi susah nak tanya. Lepas tu tiba-tiba kena marah, tension lah ya Allah, betul tak? Berlaku kan? Jadi bila kita niat betul-betul, masa kat rumah dulu, nak datang sekolah, betul nak belajar, tolong terjemahkan. Bila antum terjemahkan, antum tunjuk kesungguhan antum untuk belajar pada hari ini, tak ada malam. Antuk lah malam penat lah, boleh bawa balik perangai kat rumah tu kan. Dalam malam penat, habis ni malam kan. Yang macam tu. Kalau kita semangat tunjukkan kita punya semangat nak belajar, Allah akan pasti akan memberikan kejayaan kepada kita. Baik, lagi 2 minit atau 3 minit lagi untuk penghabisan cerita ini. Mana ceritakan sedikit satu kisah yang mana sebelum berlakunya Isra Mi'raj ini adalah terjadinya satu perkara yang paling kita sangat tak ketahui. Yang mana cerita ini adalah Isra Mi'raj ini adalah hadiah daripada Allah SWT kepada Nabi Muhammad atas berkat kesabarannya. Okey, sudah menjadi kebiasaan Allah akan memberikan kepada kita bila kita berjaya mengharungi satu ujian, Allah pasti akan memberikan kita satu hadiah di akhirnya. Itu sifat Allah. Contoh kita pagi-pagi bangun pagi susah ni, Allah bangun pagi, mak suruh bangun. Ya mak bangun, tak buka mata lagi. Tapi kita semangat bangun pagi juga, menempuhi pagi tu kan. Lepas tu mandi air sejuknya, tak nak pakai sabun pun, sejuk sangat. Sabun tanpa sabun lagi lama kan kita kat dalam bilik air kan. Tapi kita tempuh juga sabun. Mak cakap daripada dapur cakap, sabun, mana ke sabun? Ya mak, gigit tekan sikit sampai habis awaknya sabun tu kan. Dah habis sabun, kena gosok gigi. Buat nak keluar bilik air, dah gosok gigi belum? Ya Allah, gosok gigi pula mak aku ni. Macam tu, kena gosok gigi lagi, dah tak tahan sejuk ni. Dah gosok gigi, lepas tu pakai baju kan. Kemudian nak pergi sekolah lagi, naik kereta, ayah buka aircon sejuk. Ya Allah, yang sejuk, yang pakai sweater kan. Faham kan? Yang naik motor lagi macam mana cabarannya kan. Lagi sejuk, bukan aircon tu, aircon daripada Tuhan tu, lagi sejuk. Jadi kalau antum berjaya mengharungi pagi-pagi antum macam tu, pasti Allah akan membalas kesungguhan antum. Jadi bagaimana Nabi Muhammad SAW sebelum berlakunya Isra Mi'raj ini adalah, sebelum Isra Mi'raj ini Nabi Muhammad SAW telah menjalani ujian yang mana ketika itu Nabi Muhammad telah dihalau daripada kota Mekah untuk berdakwah. Kemudian Nabi Muhammad pergi ke daerah jiran iaitu Taif,
Di Taif juga umat rakyat di sana, penduduk sana menghalau Nabi Muhammad SAW. Bukan menghalau, malah sampai Nabi Muhammad di Taif, Nabi Muhammad telah dibaling oleh batu-bata, ditolak sampai jatuh gigi rahang Nabi Muhammad SAW, gigi rahang Nabi Muhammad SAW hingga patah. Kemudian darah Nabi Muhammad SAW penuh dalam kasut tu. Masya Allah. Jadi bila mana Nabi Muhammad malam tu, Nabi Muhammad berdoa kepada Allah SWT, ya Allah ya Tuhanku, mengadu kepada Allah SWT, ya Allah ya Tuhanku, adakah aku diutuskan kepada umat yang menghalauku, umat yang menghentak aku sehingga aku jadi seperti ini, darah seperti ini. Jadi Nabi Muhammad kata apa lagi, kalaulah ini diutuskan kepadaku, inilah umat ini diutuskan kepadaku sehingga kan engkau tidak murka kepadaku, aku terima ya Allah. Nampak kita Nabi Muhammad tu diuji seperti itu, berdarah semua sampai giginya patah sebab beberapa kali jatuh, ditolak sampai jatuh banyak kali. Jadi Allah, Nabi Muhammad kata apa, kalau inilah umatku yang menghalauku, dan jika aku berdakwah kepada umat ini engkau tidak murka, aku akan tak kisah, biarlah orang nak baling aku apa pun, aku terima, yang penting engkau tidak murka pada aku. Nampak Nabi Muhammad tu, Allah ni memang kata tak apa, manusia ni apalah sangat, dan walaupun aku darah ni, aku diancam bunuh, tapi kalau engkau tak murka padaku, engkau tak marah padaku tak kisah, buatlah apa pun umat ni. Jadi setelah daripada peristiwa itu, maka berlakulah Isra Mi'raj. Itulah surat ataupun kad undangan Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha. Jadi nak ceritakan kat sini, jika kita bersabar, insya-Allah kita akan dapat hadiah daripada Allah SWT. Baik, so maklum habiskan peristiwa yang kita nak kongsikan pada pagi ini dengan tasbih kafarah dengan surat Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafil khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.